Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada malam ni kita sambung pelajaran kita ataupun pengajian kuliah kita dengan pembukaan kitab Baruah Muniyati Musalli. Siapa yang menggunakan kitab asal, kitab jawinya, boleh buka kitab muqaddimahnya. Yang kitab ruminya wallahu alam lah, saya tak tengok. Dia ada versi baru kan. Saya pegang kitab lama lah, dia nipis je gitu Jadi bila kita baca kitab tua ni, dia rasa macam orang tua sikit lah. Selalu saya baca kat satu kitab-kitab. Kalau Nasaih Diniyah pun dah saya olahkan dah lah terjemahan mengikut kesesuaian sekarang. Kalau dalam tafsir pun saya tafsirkan ikut bahasa orang sekarang lah. Tapi bila kita buka kitab tua ni, dia kena ikut lenggok tua je lah. Cara bacanya, cara terangnya, cara kupasnya. Dia jangan jemu lah. Ada kitab lama ni, kenapa kita ambil pada kitab lama? Sesuatu ketetapan, benda yang nak rujuk balik pada masalah hukum agama ni, ya, bila berlaku perselisihan, orang kata, ya, kalau Quran, balik pada Quran dan sunnah. Jadi kita tak faham Quran, kita tak faham sunnah, maka kita balik kepada kata ulama yang usulnya, yang asasnya. Ini perkara asas, kita balik pada kitab, supaya pegangan kita, akidah kita, i'tiqad kita, ilmu kita, ya, menepati apa yang dikehendaki Allah dan Rasul. Ada kita ambil alirannya, sebutannya oleh ulama yang tertentu yang kita pegang, walaupun kita tak mahir dalam masalah khilafiyah. Ada benda tu berlaku khilaf, ulama lain kata lain, ulama ni kata aku tak tahu, aku tahu yang ni je, memadai untuk kita amal ibadah, perbetulkan diri kita. Jadi jangan sebab kita kata kita tak tahu pandangan orang lain, kita tahu yang ni je, aku dah tak boleh beramal, kita tahu semua. Tak. Dia janji ada salah satu daripada kaul, pendapat yang kita boleh gunakan untuk kita beramal soleh. Andainya berlakulah sesuatu yang menghalang kita untuk buat amal soleh, ya, ikut peraturan yang kita tahu setakat ni, maka barulah kita berpindah kepada pendapat yang lain untuk cari jalan mudah bagi kita. Bukan untuk bermudah-mudah, untuk cari jalan mudah bagi kita, kerana agama ni dia bukan menyusahkan. Jadi kita kata janganlah sampai nanti kalau kita baca dalam kitab ni lain hukumnya, baca kitab lain hukum lain ni, menjadikan kita gusar. Tak. Ya, kita pegang satu lah yang aku nak amal, yang mana? Yang ni. Yang ni sebab apa pakai kitab ni? Saya pilih kitab pasal nak cerita pasal bab sembahyang. Yang kita kata ringkas, padat dan menyeluruh, ya, adalah kitab Musalli. Sebagai seseorang individu, dia nak sembahyang, nak perbetulkan ibadat sembahyang untuk diri dia. Ya. Kalau kata tuan-tuan nak secara keseluruhan dalam bab ilmu fiqh, saya tak nak untuk diri sendirilah, untuk betulkan semua sekali dalam masalah melibat SOP ke apa benda bala, ya, maka kena buka kitab besar lagi, sama ada Matlab Badrin ke, sama ada Buratul Tulab ke, sama ada
kitab Arabnya, Fathul Mu'in dan sebagainya. Jadi luas lagi lah perbahasan dia, bukan sekadar untuk beramal untuk diri kita, bahkan untuk jadikan hukum keseluruhan. Boleh kita mengajak masyarakat, mengajar orang dan sebagainya lah. Jadi kitab asas ni adalah kitab Munatul Musolli ni lah dalam bab sembahyang. Dia lengkap. Dia lengkap untuk diri kita lah, bukan untuk berfatwa. Tuan-tuan tak boleh lah jadi ahli fatwa lagi kalau tahu dalam kitab ni walaupun hafal isi kitab ni. Sebab dia ajar untuk kita buat sembahyang je, betul. Bukan nak suruh keluar fatwa dah. Tapi kita tengok hari ni orang, dia tahu sikit dia nak fatwa dah. Fatwa ni bukan kemampuan kita lah tuan-tuan. Kita buat apa yang kita tahu. Okey, habis. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata dia dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, ku mulai. Kalau tuan-tuan ada kitab Jawi, tengok kitab Jawinya lah. Ku mulai. Setengah kitab Jawi dia eja, di sini dia eja waw, ku kat waw ku, tapi mulai itu dia tak bubuh mi waw mu. Dia mim la alif hamzah ya. Kalau siapa tak mengaji betul, dia kata ku mulai. Ini kitab tak siam ke apa ni, ku mulai. Ku mulai. Abtadi'u. Bahasa Arabnya abtadi'u, aku mulai. Risalah ini, kitab yang kita baca ni dikenali sebagai risalah, dia bukan kitab. Boleh dah kita panggil kitab, tapi pengarang ni dia orang tawaduk, dia kata ni risalah kecil je. Sebab apa beza risalah dengan kitab? Kitab ni dia lengkap keseluruhan hukum lah, dalam satu-satu hukum. Kitabus Solah, dia cerita habis dalam bab sembahyang tu. Kitabul Bai', dia cerita tentang jual beli daripada A sampai Z. Jual saham, jual beli dalam masalah bai' mushtari sampai habis. Babul Jinayah atau Kitabul Jinayah, menceritakan tentang jinayat daripada bab diat, bab hudud, bab pemerintah sehingga sampai habis. Kalau kita katakan babun nikah, dia kata kitabun nikah, dia lengkap daripada bab apa dia nikah, akad, wali, saksi, pengantin, nikah berapa jenis nikah, bab talak, bab rojok, bab khuluk, lengkap dalam satu ilmu tu. Maka dia namakan kitabun nikah. Okey, jadi oleh kerana kitab ni kecil helai-helaian, menceritakan hanya dalam memetik dalam bab sembahyang semata-mata, maka dia kata ni namanya risalah. Ku mulai menulis risalah ini, tu soalah itu. Ku mulai risalah ini dengan nama Allah. Mana ku mulai menulis risalah ini dengan nama Allah, yang amat murah lagi amat mengasihani. Ini saya dah terjemah dah dalam tafsir dulu. Murah dengan amat mengasihani, itulah terjemah yang tepat bagi terjemah kepada bahasa Melayu. Bab murah semua orang dapat. Orang Islam dapat, orang kafir pun dapat. Turun hujan tu murah Allah, rezeki tu murah Allah. Maka dengan pemurah Allah tu, orang kafir pun dapat, orang derhaka dengan dia pun dapat, Fir'aun pun dapat, Haman pun dapat, kaya raya. Tapi kasih dapat, tak dapat. Maka berbeza dengan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kasih Ar-Rahim itu hanya di akhirat jua, iaitu ahli syurga. Orang kafir tak dapat. Lagi amat mengasihani akan hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Yang mukmin dalam negeri akhirat, itu dia bezakan. Rahmat dalam dunia semua orang dapat, tetapi rahim, kurniaan Allah di akhirat. Siapa yang dapat? Ahli syurga. Ahli neraka tak dapat rahmat Allah, kasih sayang Tuhan. Habis. Kita baca muqaddimah ni sedikit secara ringkas lah, untuk kita ambil barakah daripada pengarang kitab. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'ala as-salata tariqal muttaqin.
Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tuhan yang menjadikan sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu ini jalan segala orang yang muttaqin. Sembahyang ni dijadikan jalan orang muttaqin. Muqaddimah tu saya tak terjemah dah lah, sebab kita dah baca dalam Fatihah hari tu. Segala puji bagi Tuhan Rabbul Alamin, yang mana Tuhan yang mana ni? Tuhan yang menjadikan sembahyang itu sebagai tariqal muttaqin. Tariq tu mana? Jalan. Jalan siapa? Jalan orang muttaqin. Kita ni ada jalan dia nak sampai ke Tuhan. Syariat inilah jalannya. Yang kita duduk buat hari-hari itu, sembahyang 5 waktu, itulah jalan nak sampai ke Tuhan. Maka nama jalan tu nama jalan apa? Jalan Panglima ke, Jalan Maharaja Lela ke, jalan apa ke? Jalan Intan ke, jalan apa ke, Jalan Seristia ke, jalan Padang Tembak ke? Tak. Namanya jalan muttaqin. Jalan orang-orang yang bertakwa. Maka sekarang ni kita tengah naik kenderaan, duduk atas jalan nak pergi ke akhirat. Tu sebenarnya. Ni jalan dia. Sembahyang ni lah. Allah Ta'ala jadikan sembahyang itulah jalan tariq untuk sampai kepada akhirat. Maka namanya jalan muttaqin. Okey? Wa ja'ala fiha qurrata 'ainin sayyidil mursalin. Allah Ta'ala jadikan pada sembahyang itu qurratal 'ain. Apa qurratal 'ain? Kita boleh terjemah Melayunya mata hati. Dia kata situ. Dan Tuhan yang menjadikan dalam sembahyang itu sejuk mata hati, qurratal 'ain. Titisan mata hati. Sejuk mata hati kita. Sejuk tu bukan sejak kalau siapa baca kitab lama. Sejuk mata hati. Sembahyang ni sejuk mata hati ke? Ya. Sembahyang ni dialah penyejuk mata hati. Pasal apa saya sembahyang tak sejuk-sejuk mata hati? Lepas sembahyang kita sembahyang balik. Tu bukti dia. Kita dah sembahyang berapa tahun dah sembahyang, nak sembahyang lagi. Walaupun malas, nak sembahyang juga lagi. Rasa segan, sembahyang juga lagi. Kerana dia ada mata hati situ. Qurratul 'ain. Tak sembahyang kita gelisah. Orang yang mukmin, orang yang soleh, bila sampai waktu sembahyang yang sepatut dia sembahyang, selagi mana dia tak sembahyang, dia tangguhkan, dia tak selesa. Dah habis sembahyang dia rasa lega. Itulah sembahyang. Qurratul 'ain. Mata hati, sejuk mata hati. Siapa? Penghulu segala mursalin. Sebenarnya sejuk mata hati Nabi SAW. Nabi seronok dapat sembahyang, kita tak. Dia ada tu orang-orang jahil, orang-orang tak reti, orang-orang tengin, kata orang Perak. Dia komplain pasal apa Nabi Muhammad tak minta kurang lagi daripada 5, kata dia. Kan Isra' dan Mi'raj Nabi mula-mula 50 dapat. Tuhan bagi pun 50 ringan tu. Balik dia turun jumpakan Nabi Musa. Nabi Musa kata, apa yang Tuhan bagi kat kamu? Dia kata, aku dapat sembahyang 50. Seronok dengan keadaan gembira. Itu kata qurratul 'ain sayyidul mursalin. Dia sebagai satu penyejuk hati Nabi terima sembahyang 50. Nabi tak minta kurang. Sebab tu Nabi tak minta kurang. Sebab selama ni Nabi sembahyang dia bukan ditetapkan oleh syarak oleh Allah pada syarak Nabi Muhammad tu sendiri, syariat dia sendiri. Dia hanya beramal dengan apa keturunan dia daripada agama Hanif, agama Nabi Ibrahim alaihissalam, warisan tu. Maka dia ibadat sembahyang sunat dia, sembahyang malam dia, sorang-sorang tanpa dengan perintah yang khusus oleh Allah Ta'ala. Bila dapat perintah yang khusus oleh Allah Ta'ala, dengan Nabi sendiri memaham fadilat sembahyang, girang tak terkira, seronok sungguh-sungguh dapat sembahyang tu 50. Tak terlintas Nabi nak minta kurang. Rasanya kalau Nabi minta lebih lagi, kalau ikut hatinya. Kalau bagi 100 pun Nabi seronok turun.
Sebab hati Nabi yang bersih, yang suci, memang tak ada masalah buat ibadat macam tu. Yang susahnya kita. Maka dengan nasihat Nabi Musa AS, kurang macam mana yang makruf yang kita tahulah. Tinggal 5. 5 tu pun cukup dah kalau ikutnya dah, kata Nabi. Nabi Musa kata dah, 5 tu pun berat. Pergi minta kurang lagi. Nabi SAW dah malu nak minta kurang kat Tuhan. Ya. Sebab bila minta kurang daripada 5 tersebut, dia jadi macam keseronokan Nabi itu lagi menurun. Dia dapat 50, maka dengan kurang-kurang tinggal 5, Allah Ta'ala kata 5 tu macam 50 lah. Jadi kalau kurang lagi tinggal 3 misalnya, dia tak dapat 50 tu. Dia nak lagi makam 50 tu dapat dekat dia, kat Rasulullah dengan umatnya. Mana walaupun dikurangkan, fadilatnya, pahalanya sama 50. Jadi kalau kurang lagi daripada 5, tak dapat pahala 50. Itu yang nak oleh Nabi SAW sebagai hadiah bagi umatnya. Itu kata rahmat Nabi. Ya, kesian dia dekat umat dia, minta kurang berkali-kali tu. Kerana kesian pada umat. Kalau pada Nabi tak ada masalah nak sembahyang 50 kali ke, nak sembahyang 100 kali ke, sehari semalam. Tapi kesian kat umat ni yang lemah, kerdil, tak larat. Tak larat sungguh nak sembahyang. Ramai yang tinggalkan sembahyang, abaikan sembahyang, tak peduli sembahyang. Okey. Yakni dijadikan sejuk mata hati Nabi dengan musyahadah akan Tuhannya dalam sembahyangnya. Dia kata sejuk mata hati itu juga membawa maksud sejuk mata hati Nabi kerana boleh musyahadah dengan Tuhan. Nampak penyaksian bukti ketuhanan tu dalam sembahyang. Kita tak nampak sebab kita kelabu asap. Ya, hati kita kelabu asap, akal kita kelabu asap, perut kita kelabu asap, mata kita kelabu asap, telinga kita lagi lah. Maka sembahyang yang kita rasa sembahyang tu tak ada rasa nikmat langsung. Tak rasa kesedapan dia, tak rasa kesedapan dia, kelazatannya. Apatah lagi nak nampak musyahadahnya. Kita dalam sembahyang pun kita tak nampak musyahadah. Ya, makam musyahadah Nabi. Nabi ada makam musyahadah. Ya, iaitu muraqabah kepada Allah Ta'ala. Rasa Tuhan tu melihat kita. Kita kalau kita duduk rasa Tuhan tengok aku malu. Malu kat orang. Malu buat jahat. Malu tak semayang. Malu segala-galanya. Ya. Orang yang malu dengan Allah Ta'ala, dia lebih malu daripada depan orang. Sebab depan orang dia tak segan. Depan Allah, kalau dia tahu Allah melihat perangai dia, dia jadi segan, malu. Ya, itu antara muraqabah. Ya. Apatah lagi musyahadah. Oh, nak dapat makam musyahadah ni bukan senang. Ya, Nabi dapat musyahadah tu dengan sembahyang. Kita tak dapat. Inilah yang diajar oleh Syekh Dr. Fatani, supaya kalau tak dapat penuh pun musyahadah kita dalam sembahyang, dapat sikit pun jadilah. Nak dapat tara Nabi memang tak dapat lah. Nabi terbuka, tersingkap sembahyang dia tu, nampak Rabbul Jalil, nampak Tuhan, terang dibentangkan kekuasaan Allah depan mata. Ya. Hala tuju hati tu depan Allah ketika sembahyang, tak ada belok kanan, tak ada belok kiri, tak ada teringat rumah, tak ada teringat kereta, tak ada teringat duit, tak ada teringat apa benda pun. Bulat-bulat hati dia ingat Allah Ta'ala. Kita masa takbir tu pun ingat macam-macam. Dalam baca bismillah pun ingat macam-macam. Macam-macam lah ketika tu singgah kat akal fikiran dan hati kita. Habis nak musyahadah macam mana tuan-tuan? Sebab tu tak jadi mata hati kita sejuk semayang. Jadi berat, jadi beban. Dan menjadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun agama. Rasa megah Nabi, rasa syukur alim ulama.
Kerana meletakkan sembahyang ni sebagai satu rukun Islam. Kalau tidak, tak ada rukun Islam, tak ada orang sembahyang. Macam jemaat lah tuan-tuan. Nak mujurnya diletakkan sembahyang jemaat tu wajib macam sembahyang Zuhur. Tapi beza dia kena jemaah, tak jemaah tak sah. Jemaah pula bukan boleh buat di rumah, kena buat tempat yang ditetapkan buat jemaat. Tak boleh reka-reka. Kena keluar, kena naik motor, kena jalan kaki, kena berkenderaan, kena keluar rumah, kena pergi sembahyang. Nak mujurlah wajib jemaat begitu, maka dia keluarlah sembahyang jemaat berjemaah. Adalah seminggu sekali sembahyang jemaah, cukup. Waktu lain, hampirnya lah. Tak ada orang. Walaupun duk bising-bising jugalah. Apalah, masjid kena tutup, tak boleh pergi. Yang duk bising tu pasal dia tak boleh sembahyang jemaat. Ya, rasa rugi sangat dia tak boleh sembahyang jemaat tu. Ya. Yang sembahyang jemaah dia tak pergi tu, dia tak rasa rugi. Ya, ni dah buka masjid, boleh dah sembahyang jemaat lebih. Tak kira lah sepenuh-penuh masjid lah kita katakan. Ya, dia tak penuh juga. Subuh tak penuh, Zuhur tak penuh, Asar tak penuh. Ya, penuh jemaat juga penuh. Ya, tak ada apa pun. Cuma seronok ni. Tuan-tuan, kalau duk berbalah, ya, cari salah orang, nak perburukkan jatuhan kuasa masjid, itu yang kalau boleh nak viral, nak telanjang kan. Keburukan masjid, keburukan institusi agama, keburukan alim ulama, keburukan orang-orang yang pegang dalam jawatan agama. Kalau boleh nak telanjangkan semua keburukan. Itu perangai orang kita. Kebaikan dia tak mau langsung. Tumpang kita kata, apa kebaikan orang tu buat, mengajak, buat program agama, program ilmu, program itu, haram dia hampir. Haram dia sokong. Itulah jenis manusia sekarang ni yang kononnya menjuangkan Islam, ya, semangat keislaman, keagamaan, duduk atas teguh akidah kononnya, ya, dia pun tak pergi sembahyang subuh lepas tu. Itu ada perangai manusia. Ya, itu sembahyang. Berbeza dengan kita, ya, Nabi yang mana kita tengok Nabi dia suka, dia seronok sembahyang tu. Syukur kita. Kita juga tumpang syukur macam mana Nabi suka, kita suka. Dijadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun Islam. Kalau tidak, kita pun tak buat. Dengan terdidiknya kita sembahyang, maka kita menambahkan ibadah lain daripada sembahyang. Kalau tidak, tak buat juga. Wa ja'ala fiha jannatal ajilata lil muhibbin. Dan Allah Ta'ala jadikan padanya, pada apa? Pada sembahyang tu. Allah Ta'ala jadikan pada, tuan-tuan tengok terjemah dia, saya terjemah terus lah, malas nak tengok bawah tu lah. Ya. Dan bersyukur kita dengan mana Allah Ta'ala jadikan dalam sembahyang itu ada syurga. Ya. Dalam sembahyang tu ada syurga dah. Hui, ni ilmu apa ni kata dia? Ni kata kiasan. Dalam sembahyang tu ada syurga dah. Ya. Syurga apa dia kenali tu? Syurga ajilah, syurga yang segera. Maksud syurga segera tu nikmat syurga yang ada dalam dunia. Ya, nikmat tu ada di akhirat, nikmat tu ada dalam dunia. Ya, apa? Nikmat kahwin di akhirat ada, dunia ada. Ya, nikmat tidur di dunia ada, akhirat ada, tapi akhirat sedap lagi lah. Satu-satunya nikmat yang dia kekal di dunia dan akhirat iaitu iman. Iman ni satu nikmat. Siapa yang dapat iman tu, nikmatnya, nak tahu nikmatnya tak nikmatnya, dia boleh tinggalkan keluarga dia masuk Islam. Kerana nikmat tu dia dapat. Kalau tak dapat nikmat tu, dia tak mau tinggal keluarga dia. Kerana keseronokan kita dengan keluarga, kebahagiaan kita dengan keluarga, kedamaian kita dengan keluarga, ya, itu pun satu nikmat. Keseronokan. Tu yang orang tak boleh rentas, esok boleh rentas tuan-tuan. Oi. Petang ni dah penuh jalan raya dah tu. Roblox pun tadi saya lalu si Iskandar nak balik ke ni, tu dia terlewat sikit. Dah balik tak melentang.
Roblox selalu dia lepas gitu, tengok kereta lah, jalan ni. Hari ni dia tahan. Pasal apa? Malam ni last jaga kot. Esok dah tak jaga lah. Jadi malam ni pulun betul lah. Seronok. Pasal apa? Boleh rentas, seronok. Kerana boleh jumpa keluarga, jumpa mak bapak, jumpa adik-beradik yang lama tak jumpa dah. Itu satu nikmat, satu keseronokan. Macam mana keseronokan tu dia boleh pisahkan diri dia masuk Islam? Ya, kerana dalam iman tu ada lagi keseronokan lebih seronok daripada kekeluargaan tadi. Nikmat tu tak boleh beli kat mana-mana. Ya, nikmat yang sangat ternilai. Maka kata dia, nikmat itulah dipanggilkan jannah, syurga, ajilin atau ajilah, yang segera dapat di dunia lagi dapat dah benda tu. Untuk siapa? Lil muhibbina, bagi orang yang suka, kasihkan Allah, kasihkan sembahyang. Kalau tak kasihkan Allah, tak kasihkan sembahyang, tak dapat nikmat syurga tu. Apa tuan-tuan dapat datang masjid ni? Ya. Apa tuan-tuan dapat datang masjid ni? Manisnya tuan-tuan, manisnya kat mana? Ya. Kalau masjid baru, baru bina, sultan datang pula baru rasmi, semua peralatan baru, tengok pun seronok. Lain juga seronoknya. Ya, indah manisnya. Ini tuan-tuan duduk sini lama dah, masjid ni jugalah ubah macam mana pun. Tengok depan ni nak ubah lagi tu. Masjid lama juga, tak ada manisnya. Tapi kenapa datang lagi? Kerana manisnya tu bukan macam manis gula. Manis tu di iman. Ya, iman. Bila faham tu tuan-tuan, faham konsep manis iman tu, faham konsep kata ada kemanisan di dalam iman sembahyang tu. Dalam sembahyang tu ada keimanan, ada musyahadah, dia ada kelazatan, dia ada kemanisan. Begitu juga tuan-tuan mendengar kuliah, bukan sekadar tuan-tuan. Ya, ada orang dia dengar, dia macam-macam kita punya seronok tuan-tuan. Ada orang dia seronok satu majlis ilmu tu kalau tok gurunya, ustaznya melawak. Jadi yang mendatangkan dia rasa seronok, terikat tu pasal lawak tu. Buat terhibur diri dia. Yang dia tadi ni dalam rumah dengan bini muka masam, marah kat anak, marah kat jiran, marah kat petokek tuan dia, bos dia. Dia pergi dengar ceramah ustaz tu, ustaz dia bagi contoh sikit hati dia dengan ketawa gelak. Ya, jadi seronok, tertarik dia. Ada orang begitu. Dia dapat manisnya begitu. Tapi kalau dengar saya mengajarnya, Allah hampir ustaz tu kata dia. Keren dia sampai awal sampai habis. Ya, apa pun tak rasa kata dia. Dia pun belah lah. Tak mari dah. Ya, pasal dia tak dapat gula manis tu, tak dapat kat situ. Dia tak jumpa. Dia dapat dekat gelak ketawa. Okey. Ada orang dia dapat manis tu dengan ungkapan yang lafaznya yang lancar. Ada orang dia tak ada lawak, dia cakap serius tapi lancar, fasih, bahasa tersusun. Ya, bahasanya orang senang faham, ilmu yang dibawa tu nampak tersusun elok, maka dia dapat manisnya kat situ. Maka orang lain dia tak mau dengar dah lah. Dia tak mau, tak syok. Dia syok yang tu je. Pilih fanatik tu. Ya. Ada orang, ya, dia tak kira janji ada sebut nama Allah, dengan apa yang dia dengar daripada kuliah yang sampai ke dalam jiwa dia, menusuk hati dia. Ya, menyebut Rasulullah, menyebut Allah, itu pun dah cukup menggerunkan hati dia. Ya. Apabila disebutkan nama Allah, ya, wajilat qulubuhum, bergegar hati-hati mereka tu. Ya. Jadi sebab tu orang ada yang dia gila dengan kuliah ilmu ni kan. Ada mana-mana tapi tak ramai. Ya. Apatah lagi dengan guru ustaz yang dia minat. Dia masjid ni dia ada, pergi masjid ni dia ada, pergi masjid tu dia ada. Ya. Kita kata aku ajar bukan senok-senok pun. Ya, keren ya. Kenapa dia seronok? Dia dapat manis kat situ. Orang tak nampak manis. Ya. Dia yang dapat dia korek,
dengan pandangan mata hati dia, dia dapat manis. Kat mana manis tu? Kalau tak manis, dia tak ikut. Dia tak akan ikut ustaz tu. Pergi follow sana, follow sini, follow. Sebab dia dapat manis. Manis tu bukan sebab ketawa, bukan sebab lucu. Ya. Kadang-kadang sebab keberkesanan dengan menyebut nama Allah, keberkatan dalam majlis ilmu dan sebagainya. Jadi begitu. Ada orang dia nak, tak boleh, dia sehari tak mengaji tak boleh. Ada orang ditunggu-tunggu, mana ustaz tak datang ke dia tu. Tak datang ke bulan ni, Allah kata kami tunggu-tunggu je. Lama dah ustaz tak datang. Ada orang kata ustaz datang ke? Allah, aku ingat tak datang. Imeh ustaz ni, dia je. Tak datang langsung, tak apa dah kata dia. Sebab dia tak dapat manis tu ustaz. Jadi begitu jugalah sembahyang kita. Di mana manis tu ada dalam sembahyang tu. Dan manis itulah nikmat, dan nikmat itu dikenali sebagai nikmat syurga segera, iaitu dibalas di dalam dunia lagi, iaitu iman. Wa ma'dina asraril asyiqin, tempat galian. Ma'din Ma'din itu tempat galian. Asrar, rahsia-rahsia. Asyiqin, orang yang asyik. Bahasa kita asyik. Siapa nama penyanyi tu? Asyik lagu dandut. Asyik itu kita sebut sebenarnya bahasa Arab. Pinjam daripada kata bahasa Arab asyiqin. Dia guna qaf lah. Kita kata asyik. Dia asyik. Asyik. Jadi bila ramai asyiqin. Asrarul asyiqin. Rahsia-rahsia sir yang ada dalam diri kita yang asyik sebenarnya. Artinya kata ilmu ma'rifat, itu kenali sebagai ilmu mengenal Allah. Itu katakan zuk, kesedapan, kelazatan iman, halawatul iman, kemanisan iman. Di mana sedapnya tu? Orang yang rasa tahu. Man lam yazuk la yadri. Siapa tak rasa dia tak tahu. Macam mana dapat rasa tu? Ketikanya dapat banyak, ketika dapat sikit rasa. Sedapnya makan nasi Arab, kita kata contoh. Mula-mula sedap, masuk kali kedua kurang dah. Sedap dia. Ni tak, dia sedap, makin sedap, makin sedap. Di mana sedap tu aku pun heran bila dia. Ada asrarul asyiqin. Ustaz Abdullah Khairi, entah kenal lah, yang suka menjerit, jerkah orang Kedah. Dia makan laksa dengan petai. Tak tahu, saya rasa saya tak masuk tu kalau laksa dengan petai. Dia tu syok, sedap. Main rasa dia tu. Makan laksa dengan petai, hilang bau laksa tu, bau petai. Bau asam laksa tu hilang. Tapi orang tu dia dapat zuk kat situ. Dia dapat sedap laksa tu, menaikkan sedap dia tu dengan sebab ada petai. Kita nak rasa ikan tu. Masing-masing zuk dia nak rasa sedap di mana. Maka sembahyang tu ada asrar dia, sir menyedapkan hati kita tu dalam beriman pada Allah. Sembahyang bagai mana cari tu? Nak gali di mana? Gali dia ma'danil asrar. Kena gali. Dialah tempat galiannya. Sembahyang tu adalah tempat galian asrarul asyiqin. Macam mana nak dapatkan asyik dengan Tuhan, musyahadah dengan Tuhan, zuk dalam ibadah keseluruhan, ada dalam sembahyang sebenarnya. Lambat ni. Okey, saya terus sambung. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin. Sesuatu lah. Dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW, pesuruh Tuhan sekalian, dan yang memberi syafaat ia akan segala orang yang berdosa tu. Perkataan tu. Tengok situ. Pada hari kiamat, selawat salam jangan lupa bila dah tahmid memuji Allah dengan kebesaran Allah, disusuli dengan selawat dan salam atas Nabi. Tak merasa nikmat kita sembahyang kalau tak dengan Nabi.
Tak merasa kita nikmat dunia keseluruhannya, melainkan dengan Nabi SAW. Ya. Nak masuk syurga pun dengan sebab Nabi SAW. Maka tak tinggal kita dengan selawat atas Nabi. Wa ala alihi wa ashabihi wa izzatihi tahirin. Kenapa nak sebut alihi wa ashabihi? Okey, tak apalah. Kalau kita katakan kita selawat atas Nabi Muhammad, kita selawat atas Nabi Muhammad, kemudian selawat atas sahabat, ya, tak apalah kita mengucapkan salam, selawat, mohon rahmat atas junjungan besar, ya, supaya Allah curi rahmat atasnya, ya. Kerana kita rasa jasa Nabi SAW itu sangat besar, sangat luas, ya. Jasanya tak boleh kita nak bayar. Okey. Dekat sahabat, kenapa kita selawat atas sahabat pula? Kenapa kita selawat atas sahabat? Kita selawat atas sahabat Nabi SAW kerana sahabat juga ada jasa yang besar ke atas pembangunan Islam untuk sampai ke tanah Melayu, sampai kepada kita. Tak ada sokongan sahabat daripada awal, Nabi tak mampu untuk bawa Islamnya. Maka dengan sokongan para sahabat, ya, hulu balang Quraisy, ya, sahabat Nabi, maka Islam tu naik, timbul, tersebar. Okey, tak apalah. Kenapa nak selawat atas Ali Nabi Muhammad? Wa ala ali wa ashabi, Ali, keluarga dia dulu. Kenapa keluarga Nabi? Apa sangkut paut dalam Islam? Kerana siapa yang sayang dengan apa yang Nabi sayang, dapat pahala. Nabi sayang nak keluarga je, Nabi sangat sayang keluarga je. Maka bila sebut Ali Muhammad, maka Siti Aisyah dapat, Siti Khadijah dapat selawat tersebut. Anak-anak Nabi dapat, cucu cicit Nabi dapat, semua yang berkaitan dengan keluarga Nabi, keturunan Nabi akan dapat semua. Siapa dia keturunan Nabi ni, siapa dia anak Nabi ni, semuanya kekasih-kekasih Nabi. Maka kasih kita pada kekasih Nabi, makna kita kasih pada Nabi. Tanda kita kasih pada Nabi kerana kita mulakan dengan kasih pada yang Nabi kasih. Itulah amalan sahabat Nabi. Kenapa dia buat macam ni? Dia kata kerana aku tengok Nabi buat. Bukan sekadar contoh semata-mata. Kalau kita kata dia sebagai contoh, ikut Nabi buat. Kerana kasihkan dengan apa yang Nabi buat. Dia bukan tengok pahala. Orang dulu zaman Nabi dia tak bahas tentang wajib ke sunat ke. Ya, ni sembahyang ni wajib ke sunat. Dia tak kira wajib ke sunat. Dia kira yang wajib, yang dia tahu wajib. Yang dia tak tahu wajib sunat, Nabi buat, dia buat je. Ya, dia buat benda, aku tengok Nabi buat. Kerana dia sukakan Nabi. Berlaku ulama berijtihad tu lah baru keluarnya. Yang ni kata wajib, yang ni kata sunat, yang ni kata wajib, yang ni kata sunat, dan sebagainya. Okey, jadi sebab itulah kita kata kita selawat atas Ali Muhammad kerana keluarga Nabi itu Nabi kasih. Maka kita pun kasih dengan keluarga Nabi. Ini menunjukkan ahli sunnah wal jamaah. Kita ni ahli sunnah wal jamaah, bukan Syiah. Kita bukan orang yang bencikan sahabat Nabi dan juga keluarga Nabi. Berbeza dengan Syiah. Syiah benci dengan sahabat Nabi, tapi kasih dengan keluarga Nabi. Tapi siapa yang membenci keluarga Nabi, ya, mereka adalah bukan daripada golongan Nabi. Siapa yang membenci sahabat, maka dia bukan daripada golongan Nabi. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita sangat kasih kepada Nabi, sangat kasih pada keluarga Nabi, dan sangat kasih pada sahabat Nabi. Salatan wa salaman daimina ila yaumiddin, selawat dan salam yang selama-lamanya, selawat tu kekal, daimin ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Berterusan orang akan berselawat atas Nabi SAW. Dan kita pohon, walaupun kita tak sampai hari kiamat hidupnya mungkin, ya, tapi yang kita sebut minta rahmat tu sampailah hari kiamat, dicucuri atas Nabi SAW. Itulah harapan kita dalam selawat dan salam tu. Okey, wallahu alam tadi, ya, masuk insya-Allah mukadimah ni, nanti kita baca lalulah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina bil arifin, Allahumma aftah alaina bil arifin, Allahumma aftah alaina bil arifin. Allah nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwarta 'ala syamsika bil adabi rahmatika rahim walhamdulillah.